Anda bawa balik benda yang Nabi singkir, benda yang Nabi nafi, benda yang Nabi tolak. Astagfirullah. Anda nak nafikan apa? Benda ni berlaku depan mata. Benda ni berlaku. Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Bang Nafsir Official. Apa kabar friend? Insya Allah sehat selalu. Bagi teman-teman yang beragama Islam, jangan lupa sholat 5 waktu. Sholat berjamaah di masjid lebih utama daripada sholat sendirian di rumah. Kali ini ada tajuk menarik, ya, ada tema menarik, topik menarik dari Ustadz Auni Muhammad terkait yang berhubungan dengan sambutan New Year. Ya, bagaimana itu dalam Islam, bagaimana sejarah tahun baru Masehi dalam Islam, ya, bagaimana sejarah tahun baru Masehi. Nah, jadi ini langsung aja kita tonton ya, nggak usah lama-lama. Sebelum nonton, seperti biasa kita iklan dulu. Inilah yang disebut Three Kingdom, inilah yang disebut Three Kings. 3 raja yang mengiringi 1 bintang. Oh, Sebenarnya anda faham tu bintang apa? Baik, begini. menarik nih. Setiap kali munculnya 1 bintang dari arah timur, ni kita nak belajar ilmu astronomi campur dengan ilmu astrologi. Bintang Ilmu yang astronomi. dimaksudkan ialah bintang Sirius ataupun Sirius. disebut bintang Sirius. Serius. Jadi jangan serius sangatlah walaupun nama bintang tu Sirius. Ya. Sirius ataupun Sirius ni bintang dari arah timur. Selalunya yang akan mengiringi jajaran bintang ni ada satu gugusan dipanggil gugusan bintang paling terang, gugusan bintang paling cerah. Yang terdiri daripada bintang Orion, bintang Gilgamesh dan bintang Virgo. Oh, Hak biasa kalau muncul bintang Sirius atau Sirius ni akan muncul Orion, Gilgamesh dan Virgo. mengiringi juga ya. Oke. Baik. Sebenarnya kalau kita ikut pencerapan ilmu tentang matahari, matahari ini dia akan mengalami satu titik balik musim panas. Oh, matahari. Satu titik balik musim Titik balik panas. musim panas. Satu titik balik, bukan titik-titik noda. Titik-titik noda tu lagu Hetty Koes Endang zaman dulu. Baik. Dia paham juga ya penyanyi Indonesia. Titik-titik balik dia panggil matahari musim panas. Maksudnya bila masuk bulan Disember, matahari ini berada pada penghujung hayat dia. Matahari berada pada penghujung kehidupan dia. Inilah yang dipanggil the end of the sun. The end of the sun. Penghujung kehidupan matahari inilah yang disebut matahari mati. Matahari benar-benar mengalami kematian ialah pada tarikh 22 Disember. Oh, 22 Desember. Ini dipanggil tarikh Saat matahari matahari mati. mati. Sebab Okey, ini, okey. kalau kita tengok matahari dari arah utara bulan Disember, dia akan turun ke selatan sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, dia akan mula menghilang. Menghilang tu maksudnya hari kematian bagi matahari. Hilang dia. Sebab tu bulan Disember dianggap sebagai penghujung musim sejuk, nak masuk penghujung musim semi. Oh. Jadi tarikh betul-betul matahari mati ialah 22 hari bulan. 22 Dan Desember. dia memang tak bergerak langsung untuk selama 3 hari. Oke. Kalau kita belajar ilmu astronomi, 22, 23, 24, matahari memang tak bergerak daripada dia punya 22, lingkaran, daripada 23, dia punya 24. paksi. Dia nak start balik musim semi baru, dia akan bermula 25 hari bulan. Oh. Baru paham saya. 22, 23, 24 tarikh mati, 25 dia akan hidup balik, dia akan mula berganjak 1 darjah ke arah utara nak memulakan musim baru, musim semi. Oh, permulaan musim semi Tapi ya. ini dianggap bukan kesempurnaan mutlak. Sebab matahari yang baru muncul tidak akan mampu mengalahkan kegelapan yang masih banyak. Dia akan sempurna pencerahan matahari pada hari yang ke-7. Hari ke-7. Inilah disebut oleh orang-orang Yahudi sebagai hari Paskah. Paskah. Hari yang sempurna musim semi nak masuk musim panas ialah hari yang ke-7. Hari ke-7 ya. Kita faham matahari mati 3 3 hari. hari. Kebanyakan dewa-dewa personality ni kena salib, kena bunuh, mati berapa hari? 3 hari. Lepas 3 hari hidup balik. Faham ke tak faham ni? Paham. 25 Disember hidup balik. Dan sebenarnya bukan hanya budaya Islam, budaya mana-mana agama, budaya mana-mana tempat pun
Seseorang kelahiran yang baru lahir, baby yang baru lahir, baby yang baru muncul. Kita disunatkan merayakan, menyambut, menamakannya pada hari yang Ketujuh, betul. Menamakan bayi ya. hari yang ketujuh. Baru sempurna. Betul. Bila dah lahir 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 akan muncul lepas 31 satu hari bulan. Oh, gitu sejarahnya. Iya, historinya. Itulah kesempurnaan penyinaran cahaya matahari untuk mengalahkan kegelapan-kegelapan kemunculannya. Iya, baru paham saya. Dan anda harus faham, sambutan tahun baru tahun ini adakah semata-mata terlibat dengan kalender Gregorian, ataupun sambutan tersebut sebenarnya anda memunculkan dan mewujudkan kembali wajah-wajah Tauhid yang pernah dilaknat dan dimurka oleh Allah. Astagfirullah. Iya. Kalau hari ini anda merayakan sambutan tahun baru dalam keadaan anda tak berilmu, anda tak faham, anda tak bermaklumat, anda tak berinformasi, cukup sampai malam ini. Masya Allah. Tapi anda harus sedar, sekiranya kita turut sama merayakan dan menyambutnya, anda sebenarnya sedang merayakan kelahiran siapa? Astagfirullah. Iya, friend. Anda sebenarnya sedang mewujudkan kembali kelahiran semula tokoh-tokoh tadi. Tokoh-tokoh yang pernah merosakkan umat-umat terdahulu. Tokoh-tokoh yang dipenuhi dengan kesyirikan. Tokoh-tokoh yang dipenuhi dengan kekufuran. Tokoh-tokoh yang dipenuhi dengan kemunafikan. Tokoh-tokoh yang dipenuhi dengan kefasikan. Dan yang paling penting, mereka membawa satu agenda. Agenda tersebut anda akan dapat lihat bila satu bintang tadi akan ada satu gugusan bintang yang kita katakan Orion, Gilgamesh dan Virgo. Dan anda harus faham pada 22, 23 dan 24 betul-betul matahari berada pada salib selatan. Inilah gugusan bintang Kruk. 22, 23 dan 24 kalau kita tengok dia ada satu perlambangan disebut salib selatan. Matahari betul-betul berada 3 hari tersebut pada salib selatan. Salib selatan ya, salib selatan. Maksudnya semua mati di tiang salib. Yang 3 triking yang mengiring itulah yang dia nak bawa agenda untuk anda di mana-mana, iaitu sifat Trinity, sifat syirik, sifat kufur. Kita kembali kepada Horus tadi. Astagfirullah. Bila sebut Horus mesti ada Dewa Osiris, mesti ada Dewi Isis. Bila sebut Namrus, mesti ada isteri dia Dewi Samiramis, mesti anak dia Dewa Tammuz. Sebenarnya bila Namrus mati, lahir Tammuz tu, Dewi Samiramis menganggap Tammuz tu kelahiran semula Namrus. Hari ini ramai orang duk pi puja, orang duk pi sanjung Dewi Samiramis tanpa anda sedar. Samiramis. Duk kat mana Dewi Samiramis? Siapa ya? Di Amerika ada, Perancis ada, Brazil ada, Austria ada. Oh. Ada ya? Kenal tak Dewi Samiramis? Siap. Hak besar tu duk pegang obor api dengan buku tu. Statue of Liberty, itulah Dewi Samiramis. Iya. Isteri Namrus. Oh, isteri Namrus. Apa? Oh, Samiramis. Kita duk anggap sebagai tugu saja-saja. Peringatan saja-saja. Iya. Trista Color Picture. Ingat tak? Ada satu tu dah. Pakaian roman tu kan. Itulah Dewi Samiramis. Tu isteri Namrus tu. Iya. Isteri Namrus ya. Anak dia Tammuz. 3 orang punya akan anak ada. Tammuz. Begitu juga dengan Maitra. Ada Maitra, ada Ahura Mazda, ada Ahriman. Trinity akan muncul. Ada Brahma, ada Siva, ada Vishnu. Trinity akan muncul. Ada Zeus, ada Hercules, ada Jupiter. Akan semua ada. Trinity ya. Ada Tuhan Bapa, Ruhul Kudus, Nabi Isa, Jesus Christ. Akan ada. Iya. Ini agenda Trinitas ya. Iya. Kalau Yahudi kuno ada Tuhan Yehovah, ada Tuhan Splendor of Sheshinah, dan ada satu lagi Tuhan nama dia. Juga Trinity. Itulah maksudnya satu bintang yang berekoran dengan benda tadi. Sebab tu salah satu bintang tu ialah rasi bintang Virgo. Apa maksud Virgo? Bahasa Latin Virgo ialah virgin, perempuan dara, perempuan perawan. Mesti ada bintang tu. Sebab konteks dia mesti ada perempuan yang perawan. Iya. Baru paham saya.
Sebab tu lambang Virgo seorang perempuan sedang pegang Itu ya lambang Virgo ya. satu batang gandum. Betul. Satu batang Lambangnya gandum. perempuan ya. Dalam bahasa Hebrew, Virgo bermaksud lombong gandum pun dia juga. Tapi itulah yang sebenarnya. Dan anda perlu faham, kesemua mereka ini ada 12 orang pengikut dalam sejarah hidup mereka. Horus ada 12 orang pengikut, Nabi Isa ada 12 Hawariyun, semua ada 12 orang pengikut. Pi mana 12 orang pengikut tu? Itulah rasi bintang-bintang horoskop yang anda duk tengok tu, ada 12 tu. Oh, nama-nama bulan ya? Jadi hanya orang-orang pagang, orang-orang hungga-bunga saja yang pakai horoskop ni. Jadi kita hak tak pagan, kita tak hungga-bunga ni piduk pakai juga, buat apa kan? Oh, horoskop saya hari ni berniaga dengan cemerlang. Oh, konon-kononnya. Astagfirullah. Padahal tak ada kena-mena pun dengan kita. Takdir kita Allah dah tentu dah. Betul. Tak ada kena-mena dengan horoskop. Setuju. Itulah disebut 12 apostle. Sen 12. Ingat ada satu kumpulan Indonesia, Sen 12 tu. Sen 12 tu Hawariyun lah. Sen 12 ya. Astagfirullah. Jadi itulah anda faham sebenar. Jadi hari ini bila anda lihat, anda sinonimnya tahun baru ialah tahun merayakan, menyambut semula kelahiran figure-figure ini bersama dengan teras Trinity tadi, teras syirik tadi. Astagfirullah. Sebab tu ada tulisan-tulisan yang menyebut kalau dahulu waktu pensyariatan azan dulu, Nabi kumpul sahabat bermesyuarat, kita nak panggil sahabat-sahabat kita orang Islam, azan ni nak buat macam mana? Ramai sangat dah. Lalu ada sahabat yang mengusulkan apa? Orang Yahudi, macam orang Yahudi, tiup terampet, masuk waktu solat. Nabi tolak, Nabi tak terima. Ada setengah sahabat kata kita hidupkan unggun api besar-besaran macam orang Majusi. Nabi tolak, Nabi tak terima ya? Ada kata kita ikut macam orang Nasrani, kita beli loceng besar-besar, kita bunyikan genta. Keteng masuk waktu sembahyang. Nabi tolak, Nabi tak terima. Ya. Akhirnya berlaku kepada seorang sahabat, digabung dengan mimpi Saidina Umar, lalu diterima oleh Nabi pensyariatan azan. Semua Nabi tolak tu. Genta Nabi tolak, api Nabi tolak, terampet Nabi tolak, tapi anda bawa masuk balik ketiga-tiga unsur tadi dalam sambutan tahun baru. Astagfirullah, sambutan tahun baru ya. Start saja. 3, 2, 1, maka hak Nasrani pun bermula. Tem. Astagfirullah. Kemudian hak Majusi pun start. Pam, bunga-bunga api. Pam. Kalau di Indonesia petasan ya. Lepas tu kita masuk hak Yahudi. Kembang api. Joget lah ramai-ramai. Iya. Anda bawa balik benda yang Nabi singkir, benda yang Nabi nafi, benda yang Nabi tolak. Astagfirullah. Anda nak nafikan apa? Benda ni berlaku depan mata. Benda ni berlaku dalam masyarakat kita yang terlibat mungkin anak-anak muda, anak-anak kita. Mata. Tapi dalam keadaan mereka tak faham, moga Allah ampunkan dosa mereka, moga Allah maafkan mereka. Jadi malam ni kalau kita dah faham situasi sebenar, faham keadaan sebenar, cuba elakkan, jaga dan kawal anak masing-masing terhadap diri kita sendiri. Kita takut duk cakap-cakap, oh ustaz duk pasang bunga api depan sekali, depan jam 12, pula jenuh lagu tu dah. Saja-saja, suka-suka bagi kita. Memang inilah sebab saya kata kelompok kedua paling ramai, sebab kita tak faham. Kita anggap sebagai sambutan, kita nak hilai-hilai, kita nak santai-santai. Tapi hakikatnya itulah, ada kemerbahayaan pada akidah, dan ini adalah sumber penipuan yang paling besar dalam sejarah untuk umat Islam. Jadi saya rasa pun penat dah ni, kita boleh berhenti. Nampak tak? Nampak dah ni? Nampak tak apalah. Alhamdulillah. Jadi bila nampak, saya nak sebut satu benda. Masa kes Horus tu, anda pernah tak dengar lagu Dead Can Dance? Dead Can Dance. Saya lupa penyanyi dia, kumpulan ke Solo. Dead Can Dance, maksud dia orang mati tak boleh menari. Dead Can Dance. Dalam tu dia sebut, My kingdom is the blind of. My kingdom is the blind of, the one I are the king. Maksudnya dalam negeri-negeri yang mana di dalamnya ada rakyat-rakyat yang hanya bermata buta, tetapi bagi orang yang bermata satu, dialah yang akan dianggap sebagai raja.
Kita hari ini duduk dalam satu tempat, dalam satu negeri yang semua ada dua mata, semua celik, tak ada masalah. Tapi kalau ada satu negeri tu semua rakyat dia mata buta, orang yang ada satu mata pun kira boleh jadi raja tu. Hebat lah tu. Tak perlu dua mata. Sebab negeri dia tu semua memang orang yang jenis mata buta. Saya buta, hak ni buta, hak ni buta, tiba-tiba ada seorang tu mata sebelah. Mata sebelah boleh jadi apa? Boleh jadi raja dah. Itulah yang dia nak buat kepada anda semua. Dia hak mata satu tu sekarang sedang memerintah anda dalam keadaan anda tu buta. Ustaz, mata saya celik terang, pakai spek pun banyak kanta ni ustaz. Buta apa? Buta perut, buta hati. Buta hati ya. Astagfirullah. Dia nak suruh anda buta perut, buta hati, dia hak mata sebiji tu boleh jadi raja, boleh menaungi, boleh merajai, boleh kawal kita semua. Jadi malam ni buka betul-betul mata hati kita, mata perut kita, mata sebenak kita. Jangan bagi hak mata sebiji tu jadi raja bagi diri kita. Wallahu alam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi video dari Ustadz Auni Muhammad. Insya Allah bermanfaat bagi kita ya, ilmunya begitu banyak dan ilmu astronomi, saya baru menemukan ilmu astronomi dalam diri Ustadz Auni ya. Masya Allah hafalannya, selain juga history, sejarah-sejarah Islam, juga dia ilmu astronominya kuat ya. Dan saya baru tahu juga apa sejarah history dari tahun baru, sesungguhnya bagaimana sejarah daripada tahun baru. Oke, insya Allah bermanfaat. Salam sehat selalu dan assalamualaikum.